Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi pada hari ini bagi sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran RBT tahun 5. Okay, pada hari ini kita akan sambung pada topik yang lepas mengenai teknologi rumah tangga. Okey, ini adalah standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif pembelajaran pada hari ini. Jadi murid-murid boleh tengok apa dia standard kandungan, standard pembelajaran dan objektif. Objektif kita pada hari ini ialah murid dapat menyatakan fungsi-fungsi alatan jahitan yang telah dipelajari. Jadi hari ini murid-murid akan mengenali beberapa jenis alatan jahitan. Setiap alatan jahitan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Berikut ialah beberapa alatan jahitan beserta fungsinya. Kita akan tengok satu persatu alatan jahitan yang ada. Yang pertama. Yang pertama adalah pita ukur. Pita ukur ni dia berfungsi untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Fabrik ni kalau kamu nak tahu, dia adalah kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Maksudnya benang tu ditenun dan dijadikan sebagai kain. Itu adalah fabrik. Fabrik ni dia ada jenis-jenis dia. Dia ada kapas, linen dan sutera. Itu adalah contoh-contoh fabrik. Jadi kalau kamu tengok selalunya pita ukur ni, kalau tukang jahit dia akan gunakan untuk mengambil ukuran pada badan. Dia ambil tinggi, dia ambil ukur lilit, pinggang, bahu, lengan, leher. Itu adalah kegunaan pita ukur. Dia dalam berbentuk tape. Lepas tu dekat pita pengukur ni, dia ada ukuran-ukuran. Dia ada ukuran panjang. Dalam sentimeter ataupun dalam ukuran inci. Tengok alat-alat yang seterusnya. Seterusnya adalah pembaris. Pembaris ini dia berfungsi untuk mengukur dan menandakan pola. Kalau kamu nak tahu apa itu pola, pola ialah potongan kepingan kertas yang menyerupai reka bentuk artikel jahitan yang hendak dihasilkan. Jadi pola ni dia tanda menggunakan pembaris. Contoh andai kata kamu nak hasilkan bekas pensil. Kamu akan buat pola dia di atas kertas. Kemudian daripada kertas tu dipindah kepada fabrik. Jadi pola ni adalah kepingan kertas. Jadi kamu nak mengukur dan menandanya menggunakan pembaris. Ini adalah contoh-contoh pembaris tukang jahit. Kamu tengok dia ada berbentuk lurus, ada berbentuk lengkung, ada berbentuk L. Ini adalah contoh-contoh pembaris yang digunakan untuk menjahit. Seterusnya kita tengok alatan yang ketiga. Yang ketiga ini adalah jarum peniti. Jarum peniti ni dia berfungsi untuk menyemat pola pada fabrik. Yang kedua, menetapkan dua atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Kita tengok menyemat. Menyemat pola ni maksudnya dia cucuk jarum pada pola dan fabrik supaya pola tu dia tak lari. Bila kamu nak buat tanda pada fabrik tu, pola tu tak lari dia punya tanda dia nanti. Sebab itu kita kena sematkan. Kejap lagi cikgu akan tunjukkan video bagaimana cara kamu nak menyemat jarum peniti ni.
Yang kedua tadi menetapkan 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum menjahit. Contohnya, kamu nak cantumkan claim. Kamu tak nak kain kamu tu terlari. Jadi kamu tak nak bagi kain kamu tu lari ataupun salah jahit, kamu sematkan dengan jarum peniti supaya kepingan fabrik tu tak lari dan memudahkan untuk kamu mencantum fabrik tu. Okay, seterusnya kita tengok alat yang keempat. Ni adalah kapur tukang jahit. Okay, kapur ni dia berfungsi untuk membuat tanda pada fabrik. Kapur ni dia ada pelbagai warna dan dia berbentuk lebih kurang macam bentuk segitiga bulat. Kalau kita tengok bentuk dia ada pelbagai warna. Ini adalah contoh dia. Okay, kejap lagi cikgu akan tayangkan video macam mana kapur tukang jahit ni digunakan dalam proses jahitan. Ini adalah contoh video semasa menggunakan kapur tukang jahit. Jadi murid-murid boleh tengok bagaimana proses ini dijalankan. Okey, alat yang seterusnya adalah roda surih. Okay, roda surih ni adalah berfungsi untuk memindahkan tanda pola ke fabrik. Okay, kalau kamu tengok roda surih ni, depan dia ada bentuk roda. Kejap lagi ada video yang cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak menggunakan roda surih. Okay, roda surih ni dia digunakan bersama dengan kertas karbon. Okay, kita tengok yang seterusnya. Okay, ini adalah kertas karbon tukang jahit. Dia adalah untuk memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Maksudnya, kertas karbon ni dia mesti digunakan dengan roda surih. Bila kamu gunakan roda surih, barulah tanda tu akan berada dan akan melekat di fabrik tu. Dan kertas karbon ni juga dia ada pelbagai jenis warna. Kalau kamu contohnya kamu nak buat tanda pada kain fabrik berwarna merah, kamu jangan gunalah kertas warna merah. Kamu ambil kertas yang kontra dengan warna merah. Kalau contohnya kamu guna kain fabrik warna kuning, kamu ambil kertas yang kontra dengan warna kuning. Maksudnya, kamu ambil kertas yang bersesuaian dengan fabrik yang kamu guna. Okay, kejap lagi cikgu akan tunjukkan bagaimana roda surih dan kertas karbon ni digunakan dalam proses untuk memindahkan tanda pola pada fabrik. Okay, ini adalah contoh video macam mana roda surih digunakan dengan kertas karbon. Okay, kamu boleh tengok video ni.
Okay, seterusnya, alat yang seterusnya adalah gunting fabrik. Okay, gunting fabrik ini fungsinya adalah untuk menggunting fabrik. Gunting fabrik ni kalau kamu nak tahu, nak bezakan dengan gunting kertas, dia punya pemegang dia. Dia ada, dia punya kedua-dua lubang tu dia berbeza saiz dia. Lepas tu dia selalu adalah dalam logam besi gunting ni. Dia tak ada yang dalam plastik. Sebab apa? Okey, gunting fabrik ni kamu tak boleh guna untuk gunting kertas. Sebab apa kamu tak boleh guna? Sebab kalau kamu guna, nanti gunting ni akan rosak dan akan tumpul. Jadi gunting fabrik ni dia khas untuk kamu guna untuk gunting fabrik sahaja, gunting kain sahaja. Kalau kamu tengok dekat kedai-kedai kain tu yang digunakan untuk gunting fabrik, inilah gunting yang digunakan untuk menggunting fabrik. Dan gunting ni memang tajam dan memang sesuai digunakan untuk menggunting fabrik. Okey, ini adalah gunting kertas. Fungsinya adalah untuk menggunting dan memotong kertas bagi membentuk pola. Ini adalah gunting kertas. Gunting kertas ni dia tak boleh digunakan untuk menggunting fabrik. Kalau kamu guna untuk gunting fabrik, nanti fabrik yang kamu guna tu bila kamu gunting akan rosak. Sebab dia memang tak sesuai. Dia gunting kertas ni memang digunakan untuk menggunting kertas. Jadi murid-murid ni gunting kertas ni semua dia ada, insya-Allah semua ada. Kalau gunting fabrik ni tak semua orang ada. Kalau tukang jahit tu ada gunting fabrik. Jadi kamu kena tahu fungsi-fungsi gunting dan rupa bentuk gunting macam mana. Kamu tengok dua-dua gunting ni ada perbezaan dia. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan bagaimana proses untuk menggunting kain. Kamu tengok dia gunakan gunting apa untuk menggunting kain. Ini adalah cara-cara memotong fabrik. Okay, murid-murid boleh lihat bagaimana prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara kita memotong fabrik ataupun kita nak potong kain. Dan saya akan perkenalkan alatan-alatan menjahit ataupun alatan untuk kita memotong fabrik ini. Dan sudah semestinya untuk memotong fabrik kita akan menggunakan gunting fabrik. Okey, kita perlu gunakan gunting fabrik. Jangan sesekali kita gunakan gunting biasa ataupun gunting kertas. Sebab ramai murid-murid ataupun pelajar yang untuk memotong fabrik mereka menggunakan gunting biasa. Memang gunting biasa boleh memotong fabrik. Tetapi untuk kerja-kerja memotong fabrik, bagi kerja-kerja menjahit, kita perlu menggunakan alatan menjahit. So kita perlu gunakan gunting fabrik. Baik, untuk menggunakan gunting fabrik cara menggunakan dia, lagi satu sebelum kita nak gunakan dia, pastikan gunting yang kita gunakan ini adalah gunting yang tajam lah. Dan untuk menggunakan gunting fabrik ni, kalau kita perhatikan ada dua bahagian pemegang. Satu bahagian bulatan yang kecil, satu lagi bahagian bawah tu bulatan yang besar lah. So untuk bulatan yang kecil kita gunakan untuk masukkan ibu jari, dan bahagian bawah tu kita masukkan jari-jari yang lain lah, 2 ataupun 3 jari yang lain, ataupun mengikut kesesuaian kita. Okey, mengikut kesesuaian ataupun keselesaan kita semasa menjahit nanti. Baik, so untuk memotong fabrik di sini saya telah sediakan satu fabrik. Okey, fabrik ni, dan fabrik ni sebenarnya saya telah tanda. Kalau kita perhatikan di sini dah ada satu garisan yang lurus, dan sebenarnya tanda ataupun garisan ini telah saya gunakan kapur tukang jahit. Untuk menanda pada fabrik, pastikan kita menggunakan kapur tukang jahit. Jangan kita gunakan pensel ataupun pen penanda untuk menanda pada fabrik.
Begitu juga untuk mengukur dan menanda ya. Contohnya untuk mengukur tadi saya buat garisan lurus, saya menggunakan pembaris tukan jahit. Okay, jangan gunakan pembaris biasa sebab sekarang kita dalam proses menjahit, pastikan segala alatan-alatan yang kita gunakan ialah alatan-alatan untuk menjahit. Baik. So sekarang saya akan tunjukkan cara memotong fabrik ini. Baik, perkara pertama yang kita kena buat sebelum kita memotong ialah kita perlu hamparkan kain ini di atas meja ataupun di atas pelapis ataupun pemotong ya. Jadi untuk memotong fabrik, kita letak di atas meja macam ini dan barulah kita potong. Jangan sesekali ataupun kita buat kesalahan ataupun kesilapan, sebab ada yang memotong dengan cara mengangkat fabrik macam ini dan kemudian dia potong. Ini adalah kaedah yang kurang tepat. Sepatutnya untuk memotong, pastikan fabrik tadi kita hamparkan pada meja. Okey, rata pada permukaan meja, barulah kita mula memotong. Okey. So caranya ialah kita angkat sedikit hujung kain, kemudian kita mulakan memotong di sepanjang garisan yang kita buat sebentar tadi. Okey, sehinggalah selesai. Sebenarnya bagi gunting yang tajam untuk memotong satu garisan yang lurus, dan kita boleh tolak saja gunting itu ke depan. Okey, sehingga putus. Ataupun kita potong mesti biasalah, tetapi yang penting kita jangan angkat gunting tu. Pastikan gunting tu sentiasa berada di atas meja. Baik, so kita potong sehinggalah dia putus. Baik, so kain kita pun telah putus. Baik, kenapa kita tak boleh mengangkat kain seperti ini semasa memotong? Okay, sebenarnya apabila kita mengangkat kain, kadang-kadang kain yang kita potong tadi akan bahagian kemasan tepi potongan tadi jadi tidak rata ataupun tidak cantik ataupun jadi seperti bergerigi. So sebab itulah sebaiknya ataupun kaedah yang betul kita memotong dengan kaedah seperti yang saya tunjukkan tadilah. Okay, kita letak gunting di atas meja, kemudian kita potong di atas meja, bukan dengan kaedah mengangkat seperti ini. Okey, so saya harap perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, murid-murid, pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pelajaran topik jahitan kita pada kali ini. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Kita akan, insya-Allah kita akan jumpa lagi lain kali. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat yang seterusnya adalah jarum jahit tangan. Okay, fungsinya adalah untuk menjahit fabrik. Jadi jarum ni kita gunakan secara manual. Kamu jahit jarum guna tangan, kamu jahit guna tangan. Jadi kalau kamu tengok nanti untuk kamu punya amali nanti untuk menghasilkan artikel, kamu akan menggunakan sama ada jarum jahit tangan ataupun menggunakan mesin jahit mini ataupun mesin jahit tangan. Yang mana yang sesuai dan peralatan yang kamu ada. Okay, seterusnya kita tengok mesin jahit mini. Ini adalah contoh mesin jahit mini. Dia fungsinya sama je dengan jarum jahit tangan, iaitu menjahit fabrik. Tapi mesin ni dia menggunakan elektrik untuk berfungsi. Jadi mesin jahit mini ni dia kecil. Dia mudah dibawa ke mana-mana. Kamu nak jahit dekat bilik, kamu nak jahit dekat ruang tamu, nak jahit dekat kelas, kamu boleh bawa senang, mudah. Tak macam mesin jahit kaki tu, yang besar tu, yang kamu kena dia ada meja dia. Tu susah. Kalau yang jahit mini ni senang. Kamu boleh menjahit di mana-mana saja, sebab dia kecil je. Dan dia cuma menggunakan tenaga elektrik untuk berfungsi. Kita tengok peralatan yang seterusnya. Okey, ini adalah mesin jahit tangan. Ataupun kalau kamu selalu orang panggil, ini adalah mesin jahit stapler. Sebab dia seiras-iras dengan bentuk stapler. Dan dia berfungsi sama juga macam kedua alat tadi, jarum jahit tangan dan mesin jahit mini. Fungsi dia sama je.
untuk menjahit fabrik dan dia digunakan secara manual. Dia tak pakai elektrik. Tetapi ada juga mesin jahit tangan ni yang menggunakan bateri. Ada yang guna bateri, ada yang tak guna bateri. Dia tengoklah dia punya keluaran daripada jenama apa. Selalunya kalau yang kamu tengok dekat pasaran sekarang ni banyak yang tak ada bateri lah. Harga pun berpatutan. Jadi kamu nak jahit pun mudah. Kamu boleh menjahit bila-bila masa di mana sahaja. Cuma kamu kena tahu cara-cara kamu nak gunakan mesin jahit ni. Okay, seterusnya peralatan yang terakhir yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah peretas jahitan. Peretas jahitan ni dia digunakan untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan serta memotong lubang butang. Maksudnya peretas jahitan ni digunakan untuk meretas. Meretas ni maksudnya kamu nak buka balik mata jahitan yang kamu dah jahit tu. Kamu tengok dekat gambar peretas jahitan ni, dia ada dua kepala tu. Satu yang tajam, satu yang ada biji. Yang tajam tu kau masukkan ke bawah benang yang kamu jahit tu dan kamu tolak. Dia automatik dia akan putus. Dan mata jahitan pun akan tertanggal. Dan digunakan untuk membuat lubang butang. Lubang butang ni lubang butang yang dekat baju kamu tu lah. Boleh dibuat menggunakan peretas jahitan. Okey, jadi untuk hari ini kamu dah belajar 12 jenis alatan jahitan. Jadi cikgu nak kalau boleh kamu cubalah ingat dia punya rupa, dia punya fungsi dan cara-cara untuk menggunakan alatan jahitan ni. Supaya nanti bila kita buat aktiviti, kita nak hasilkan artikel jahitan ni, murid-murid boleh lakukan. Okay, jadi kalau kamu tengok dalam gambar ni, dia ada terdapat dua bahan penting dalam jahitan, iaitu yang pertama fabrik. Itu adalah contoh-contoh fabrik yang terdapat di pasaran. Kalau kamu tengok dia terdapat pelbagai jenis corak, warna dan jenis. Yang kedua adalah benang. Benang pun sama, ada pelbagai warna, pelbagai jenis, pelbagai bentuk. Kalau tengok ada benang halus, ada benang tebal. Jadi dua bahan ni penting dalam jahitan. Dan nanti untuk kamu hasilkan artikel pun dua benda ni lah yang kena ada, fabrik dan benang. Okey, jadi kita dah sampai ke penghujung kelas pada hari ini. Okey, nanti cikgu nak kamu lengkapkan lembaran kerja berkaitan dengan alatan jahitan. Okey, nanti cikgu nak kamu isi kehadiran dalam Google Form yang cikgu akan berikan dan kamu isi Okey, insya-Allah kalau ada masa dan rezeki lagi kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.